Assalamualaikum, salam sayang, salam satu dunia. Bersama lagi dengan aku di podcast Topik Cap Merah. Maaf kerana rasanya macam ada gap. Dah lama itu tak dapat buat posting. Maklumlah, ada sibuk-sibuk sikit. Okay, sebelum aku mulakan apa-apa untuk segmen kali ini, tak ada segmen lah Cap Merah apa. Sebelum aku mulakan, aku ingin mengatakan bahawa aku sudah pun kata orang release 2 lagu baru aku. Walaupun di episod yang sebelumnya yang aku berbincang tentang lagu Kau Surgaku, sekali dalam satu hari itu aku tengah baru bangun tidur, tiba-tiba tu ilham datang. Dan ilham datang, terus aku ciptakan lagu yang bertajuk Cinta Pertama. Okey, jadi lagu Cinta Pertama ni, dia punya lagu, kalau siapa yang boleh faham dia punya lirik dia memang lirik-lirik orang gila lah. Memang akan orang bila dengar, orang pandang siapa yang nyanyi ni atau siapa yang karang lagu ni, macam orang akan pandang serong Pasal lirik dia lah. Tapi pada aku, itu yang aku buat, apa yang ilham datang, itu yang aku keluarkan. Make sense atau tidak, pada aku dia make sense lah. Mungkin ada orang-orang lain juga yang make sense juga. Kita tak boleh samakan kita dengan semua orang. Jadi Alhamdulillah, kalau tak ada apa-apa halangan, 17 November ni akan terkeluar lah 2 lagu terus. Kau Surgaku dengan Cinta Pertama. Jadi support-support lah ya. Orang Jakarta, apa khabar juga kalian berdua? Ya, endak-endak ya, endak-endak. Okey, jadi pada episod ini, maaf kalau aku macam termengah-mengah ataupun aku macam biul. Oleh kerana yalah macam-macam terjadi Jadi aku cubalah aku cuba. Okey, jadi pada malam ini, pada episod inilah orang tahu kan, every time aku kalau buat ni podcast mesti waktunya malam. Tadi pun hujan lebat kecoh lah. Okey, pada malam ini sama juga aku ada undangan. Aku akan bertemu Rama dengan members. Jadi di sini aku memperkenalkan, boleh kenalkan diri? Okey, ramai-ramai teman-teman. Saya Muhammad Nazar, panggil saya Nas. Yalah, saya dah kenal Putra sejak dulu. Tak lama juga, dalam 1 tahun. Berapa minggu, berapa bulan. Yalah. Umur tak nak bilang Umur saya memang 17, tapi tak sempurna macam 17. Tak sempurna. Cuba terangkan apa benda tak sempurna tu. Yalah, dalam macam hidup saya ni, dia macam bukan budak-budak. Saya otak fikiran jauh. Hati masih kecil, masih muda. Ini semua memang standard. Kalau para pendengar semua ingat episod yang sebelumnya yang bersama Alif sama, dia orang dua ni sama umur. Standard lah budak-budak zaman sekarang, dah tak tahulah apa nak jadi lah orang ni semua. Okey, Nazar, jadi ada apa cerita nak dikongsikan? Ada apa-apa pengalaman? Aku tahu yang kau ada masalah cinta juga, sama macam Alif. Budak-budak zaman sekarang semua nak bercinta-cinta. Time lambat dah. Yalah, mestilah cinta-cinta. Okey, jadi mungkin kau boleh terangkan, mempertengahkan apa jadilah. Yalah, macam dulu, paling lama saya pernah ada di dalam hubungan cinta adalah dalam 3 tahun. Kenal tu perempuan dalam 5 tahun. Okey. Jadi, yalah, dia pun macam sial juga. Ada juga, which saya tak nak sebut nama dia lah kan. So saya dengan dia dah lama juga. Okay. So dalam 3 bulan tu, yalah, banyak benda sudah terjadi. Sakit hati, which yalah, tetap pasal sayang. Okay, yang kesalahan saya ialah saya campak kawan-kawan saya dengan family saya. Saya letak dia dulu. Itu kebodohan.
Tuhan. Kalau boleh jangan ikut tu perangai. Tapi tu kata orang tu memang dalam general semua memang begitu. Ada semua sanggup untuk pasangan, tapi ahli keluarga dan juga rakan-rakan semua diorang ketepikan. Sebenarnya kita tak boleh buat gitu. Itulah macam di episod yang lalu aku pernah kongsikan tentang persahabatan tu juga penting. Keluarga kita tak payah cakap lah, it goes without saying kan. It goes without saying. Okay, jadi okay lah, sebelum kita nak pasrah-pasrah, nak sedih-sedih dengan kau punya cerita yang sakit tu, cuba ceritakan apa-apa kenangan terindah kau dengan bekasnya lah. Yang 3 tahun tu 3 tahun lah. kenangan-kenangan indah. Yalah, susah senang sama-sama. Bila dah campak itu keluarga tepi, pentingkan dia dulu. Memang apa-apa kita sanggup untuk bikin. Yalah, hari-hari jumpa dia dah macam, walaupun masih muda, hari-hari jumpa dah macam isteri. Walaupun kita pun baru matai. Jadi apa tu? Apa yang kenangan memori-memori yang indah, memori saat-saat yang manis? Yang manis dengan dia. Dari tadi aku tanya yang manis, engkau jawab ke laut. Yang manis, yalah, saya bawa dia keluar, kita pergi karnival. Karnival sih. Kita bawa dia ke karnival. Allah. Yalah, kita menang prize, hadiah. Tak banyak mana pun lah. Menang apa tu? Hadiah, prize, Carnival Games. Yelah, apa hadiahnya? Ya Dia Allah, macam adik ni. teddy bear. Teddy bear satu kita yang menang besar untuk dia peluk. Satu yang kecil cute untuk keychain. Which aku pun tak tahu kenapa lah keychain pun diorang nak bagi. Keychain? And yalah, ada lagi which kita pergi ke tempat yang kita tak pernah pergi. Macam kita pergi ke Adventure Cove sama-sama macam pertama kali untuk kita. Untunglah aku tak pernah pergi Adventure Cove. Okay. And yalah, kita bikin piknik macam ini. Hubungan ya Allah, itulah dulu pergi sekolah mak suruh belajar, dia pergi bercinta, pergi karnival, pergi Adventure Cove. Kan dah bodoh. Ini okeylah. Aduh, itu akal. Teman-teman, saya berhenti sekolah sejak 15 tahun So faham ya. Bukan kau seorang lah. Aku 15 tahun pun aku berhenti sekolah lah. Tapi tak ada pula sebebal macam kau. Kebodohan. Yalah, macam kita bikin benda-benda yang tak pernah bikin sama-sama. Kita pergi ke piknik sama-sama. Kita tengok sunset and sunrise together. So ada yang kita dekat Sentosa, ada yang kita dekat mana itu Marina Barrage. Untuk teman-teman yang luar negeri, boleh datang ke Marina Barrage kalau nak tengok sunset ni semua kat Singapura. Ya, orang Jakarta ya. Enda. Apa lunch ya. Engkau tak tahulah ni semua. Dah tak tahu dah lah. Lama nak kacau program lah dia ni. Tanya je, tak bersalah. Okeylah. Jadi, tu kenangan terindah. Jadi sekarang aku nak tanya, bila engkau bersama dia tu, apa tu suasananya? Apa yang kau rasa? Indahnya macam mana? Bahagianya macam mana? Dan sebagainya lah. Kita jangan fikir yang, kita tak mau berbual tentang yang buruk dulu. Kita berbual yang indah-indah. Jadi apa yang buat engkau bila engkau dah dengan dia tu sampai to the point yang kau boleh buang keluarga engkau, yang kau boleh buang kau punya kawan-kawan? Okay, so bila dia dah macam mula untuk berbual dengan saya, okay, kita dah tengah kenal-kenal ni, dia lah yang orang selamatkan saya ke tempat baik lah. Dia macam benda-benda bodoh yang bikin kat luar, selalu dia lah yang pertama, perempuan, gadis yang stop saya from doing all the stupid nonsense things. Menghindari dia untuk buat kerja-kerja yang bodoh lah. Ya. Jadi yelah, untuk saya dia macam akan fall for little things. Yelah, macam benda-benda kecil, apa yang dia bikin semua boleh jatuh cinta lah. Macam
Oh, kalau di episod selepasnya masa temu ramah dengan Alif, perempuan tu jatuh cinta kerana bulu mata dia. Ini perempuan ni jatuh cinta dekat engkau pasal apa pula? Bulu apa pula? Ini bulu kuning salah. Kan? So, macam mana dia boleh jatuh cinta? Dulu saya dah kenal dia bila kita tengah lepak-lepak. So, dia dulu ada mata air. Bila mata air dia ada hal, saya turun. Saya turun untuk abang besar sudah mari. Ini abang besar. Ini ialah apa yang jadi kan, ni saya bilang. Okey, jadi yalah mata air dia ada hal. Diorang tak cukup orang, diorang kecil saya lah. Jadi saya turun. Yang Hubungi saya. Picit-picit engkau dengan Alif pun sama. Ini bukan rancangan gangster. Ini topik cap merah. Berubah santai-santai, brother. Jadi yalah bila saya turun, dia pula dah melekat-melekat dengan saya. Dia dah melekat-melekat dengan saya dalam tu Grab pun dia try nak. Yalah duduk rapat-rapat. Dah keluar dari tu Grab, dia try jalan golek-golek, gelik-gelik sini sana. Golek-golek ke gelik-gelik? Mana satu ni? Gelik-gelik. Gelik-gelik Kalau golek-golek mana dia terjatuh? Gelik-gelik. Jadi yalah kita sebagai lelaki, kita pun yalah suka, ada yang kesukaan kita dekat perempuan. Jangan nak tipu lah kalau tak suka kan lelaki manusia-manusia. Jangan samakan jantan dengan lelaki. Pasal zaman sekarang lelaki dah kurang, jantan yang banyak. Ingat sikit. Okey, jadi yalah dari sana saya tolong. Lepas tu dia terpikat, dia minta nombor saya. Jadi saya bagilah. Saya bagi. Habis tu kita lepas saya dah bagi, kita berbual sekejap untuk berapa hari. Lepas tu dia hilangkan diri pasal dia ada mata air kan. Habis tu dia cari balik. Few weeks later dia akan cari balik. Dia text saya semua, dia cakap dengan saya dia nak jumpa. Habis dia berbual dengan saya pasal hubungan dia dengan mata air dia macam mana. Dari sana mana cinta mulai. Ini cintanya mula ya. Jadi sambung kita. Jadi biar engkau pula yang banyak berbual. Aku tengah penat ni. Yalah, dia dah nak jumpa saya semua. Jadi saya cakap lah dengan dia kan, nak jumpa, kita jumpa kat bawah blok ke kat rumah saya ke, kita pergi makan, kita berbual lah have a deep talk. Things betul-betul jadi dia turun, dia jumpa saya bawa dia keluar lah kan, sampai itulah tempat favorite dia untuk makan. Okay, jadi lepas habis makan kita berbual semua, saya bawa dia balik rumah saya. Bawa balik, kita main PS4 sama-sama. Yalah, sebelum hubungan saya dengan perempuan lain dulu, tak ada pun macam gini nak main game-game sama-sama. Jadi lepas dah main game sama-sama, tengok dia macam dah macam jatuh cinta kan, very fast fall in love orang cakap. Jadi dari sana saya berbual dengan dia, saya ada untuk dia, saya nasihat dia juga, and dia dah start jatuh cinta bila dia ada mata air dia sendiri, and dia tinggalkan mata air dia untuk saya. Tetapi benda terjadi, okay? Apa benda tu yang terjadi? Kongsi. Dalam 3 bulan, okay, saya pergi vacation. Vacation tu ya Allah ini. Saya pergi vacation. Jangan banyak salah, nanti aku tak tahu mana satu yang nak kena betulkan. Jadi saya pergi vacation dengan family saya. Kita pergi mana tu? Vietnam. Vietnam, Ho Chi Minh tak salah saya lah kan. Jadi dia cakap dengan saya, bila saya dah sampai dekat Vietnam tu, dia cakap dengan saya dia nak ambil barang-barang dia balik, macam baju, seluar, kasut. Jadi saya bagilah
Tapi dia tak cakap dengan saya dia pergi dengan siapa. Okay. Jadi yalah, dia bawa teman saya kan lah. Saya pun tak tahu. Lepas tu bila dia dah ambil barang-barang dengan tu lagi, kawan which is kawan saya. Okay, dorang lepak. Lepas dorang dah ambil barang-barang, dorang lepak. Jadi ni perempuan nak beli rokok. Nak beli rokok, dia suruh member saya beli pula. Jadi member saya beli. Jadi dia lepas dah beli, yalah dorang naiklah atas kan. Naik atas mana tu? Mungkin boleh terangkan. Ada yang tak faham naik atas mana. Orang Jakarta yang masih enggak faham naik atas ke mana gitu. Okay. Ndak. Singkatnya mereka di tangga. Okey, mereka di tangga, benda jadi. Bila time tu saya belum lagi tahu apa-apa. 6 bulan, lepas 6 bulan baru saya dapat tahu benda dengan dia sama kawan-kawan saya. Yalah, ada diorang bikin benda. Saya dapat tahu dalam itu 6 bulan. Jadi untuk saya, yalah, kenapa tak nak bilang siang-siang kan? Yalah. Jadi sampai saya dapat tahu kawan dia sendiri yang bilang saya sakit hati. Tetap walaupun sakit hati macam mana pun, tetap sayang dia macam orang gila. Saya tak boleh lepaskan dia lah masa tu. Pasal dah sayang sangat kan. Apa untuk dia saya bikin. Jadi kita try untuk buat benda baik, to make things work in that relationship. So things actually works and nothing change. Perangai dia masih sama. Okay, perangai dia masih sama. Tetap saya maafkan. Itu betapa sayang saya kepada dia. Berapa buruk dia bikin kat saya, tetap saya maafkan dan sayang dia. Pasal untuk saya percaya yang everyone go through hard times and things will get better. Jadi kalau untuk relationship is, kalau korang selalu gaduh, dalam in the future korang akan get stronger. Itulah kepercayaan saya dekat itu relationship. Tapi tidak semestinya lah. Dalam semua kata orang hubungan tidak kira lah hubungan apa, ada yang memang gaduh banyak, tapi di akhir-akhirnya mereka tu semua berbahagia. Tapi ada pula yang dah gaduh dah jadi toksik. Tapi aku juga tu ada kawan lah. Aku tak sebut nama lah Tapi aku ada kawan yang diorang ni daripada zaman matai, diorang dah memang gaduh sebesar-besar dunia. Dan lepas tu akhirnya lah Allah Maha Kuasa jodoh lah mereka berdua tu, dijodoh. Dah sampai ada anak apa ni semua. Tapi diorang tu back to back tak habis-habis tau. Diorang tak habis-habis. Kata orang tu nanti gaduh gini-gini kan. Gaduh dia ada pasangan lain lah, dia ada gini lah, ada gitulah. Tapi sampai sekarang diorang tak cerai-cerai. Jadi pada aku tu memang setiap orang tu nasibnya semua berbeza-beza berbeza-beza lah kalau bahasa Melayunya. Jadi kita tak boleh nak samakan. Pasal dalam hidup ni yang apalah bukan aku nak step pandai ataupun apa-apa, tapi dalam dunia ni logik tak semestinya is everything. Orang pakai kepercayaan, kita pun tak boleh nak cakap dia salah. Kalau kita renung dengan sebetul-betulnya, sebenarnya tiada salah ataupun tiada yang benar. Semua sama juga. Semua arah sama juga. Siapalah kita ni sebenarnya? Okey, jadi ni Nazar ni agak-agaknya tu kenapa kau begitu masa kau dengan dia, kenapa kau begitu terlalu sayang dia sehingga kau dah tak tahu bezakan sayang dengan jadi bodoh? Apa tu? Apa dia punca sebenarnya? Yalah, dia nasi kangkang kau ke macam mana? Ada Chan dia baca-baca, ada Chan dia bagi nasi. Nasi kangkang apa ke dia kangkang depan kau terus kau tengah. Untuk lelaki-lelaki kat sana, yalah perempuan kangkang mana korang tak nak kan?
kupang-kupang lain tu korang masih nak. Tapi dengan saya lain. Saya bila dengan dia tahu pasal kupang lain ni semua, saya tak layan. Sampai ke masanya bila dia dah makin sambung dia punya perangai yang sama. Okey, bila saya dah maafkan dia bikin lagi. Dia mesti ada satu taat ini bila kau dah just give up with the feeling. Okay, kau just dah give up with the feeling and kau just want a revenge. Sebelum tahun pertama saya dengan dia, orang panggil tu first anniversary. Yeah. Sorry. Saya dah start lah dengan perangai-perangai saya kan. Pasal saya dah rasa itu tawar hati. Dia dah rasa itu tawar hati. Jadi bila dalam itu 1 tahun, benda terjadi antara dia dengan lelaki-lelaki lain. Yang paling susah sekali untuk saya terima ialah dia jumpa kawan lelaki dia. Okay, and saya cakap yang saya akan tunggu untuk dia lah. Tapi tak, saya pergi ke tempat rumah yang mana dia pergi untuk 6 jam. Saya tunggu kat bawah blok macam orang gila. Okay. Yalah, sakit hati bila kau sendiri tahulah kan apa akan jadi. And lepas dia dah turun, dia terperanjat nampak saya tengah tunggu dia kat bawah. Jadi bila dia nak ambil hati saya, dia akan yalah nangis. Nangis. Dia nangis minta maaf ni semua. Tapi yalah, tetap saya maafkan dia. Berapa lama tu saya tunggukan dia, sampai saya tengah sakit hati, tetap saya tunggukan dia, saya maafkan dia, sayang dia balik. Okay, tapi saya pun ada buat kebodohan pergi ke tempat lain, buat benda merepek. Yalah, semua belakang dia. Sampai saya bilang dia sendiri apa terjadi. Okay. Jadi yang bagi saya dah move on dari dia, okay, is aku boleh cakap is toxic. Okay, and it's abusive relationship. Ada tu part bila saya pun dah lupa lah kan apa terjadi. Tapi, okay, saya ingat balik. Dia dengan kawan saya, dia tidur rumah kawan saya. Benda jadi juga. Okay, benda dah terjadi. Jadi, yelah, saya pun marah kan. Saya dah marah. Saya pun dah tak boleh terima lagi. Dah macam tawar hati sangat. Ya, lepas tu yelah, bila saya kat rumah dia, saya try to berbual dengan dia, apa yang saya rasa, apa yang saya nak. And dia lepas tu dia marah. Dia marah. Bila dia dah marah, saya malas. Pasal saya tak suka jadi orang second option lah. Orang kedua. Orang kedua. Bila saya dengan dia, saya memang selalu kena macam second option. Bila dengan lelaki lain ni semua, saya diamkan. Ada sampai masanya saya tegur. Okay, sampai tu masa lah bila dia pergi rumah kawan saya, dia tak puas hati. Jadi bila dia tak puas hati pasal saya cakap dengan dia yang dia bikin saya macam orang kedua. And dia tak puas hati. Lepas tu yalah, saya cakap dengan dia, saya tak nak benda jadi rabak. Jadi saya keluarlah kan dari tu rumah. Saya cakap dengan dia, saya nak keluar dari tu rumah. Jadi bila saya tengah pack baran saya ni, alih-alih bila saya pusing, dia campak handphone dia dekat mata saya. Alamak, kena mata Mata. Okay. Bila dia dah campak dia punya handphone tu kat mata saya fikir tak ada apa-apa. Lepas tu saya tengok asal ada darah. Jadi saya pun ada rasa tu sakit lah. Saya lepas dia dah campak kena tu, saya terbaring. Saya terbaring. Baru kena campak handphone kat mata dah terbaring Yalah. Campak mata dekat handphone, terbaring, darah keluar banyak. Lepas tu saya tak expect lah benda ni akan terjadi. Selalunya dia sepak-sepak, dia tolak-tolak, itu masih okey. Tapi dia tak pernah bagi saya cedera.
Sampai apa Sampai sengit. Bukan sengit. Scar. Luka lah, scar lah. Sampai luka dia sampai sekarang masih ada. Okey, ini sampai saya mati pun dia punya luka masih ada. Betul-betulnya harusnya saya kena pergi hospital stitch. Tapi saya cakap dengan bapak dia tak payahlah. Pasal Dia ada bapak? Dia ada bapak. Dia ada bapak. Okey. Tak tahu bapak dia ajar dia macam mana lah kan. Kita tak boleh salahkan orang tua kadang-kadang. Sedangkan kita diri sendiri dididik dengan betul, kita tetap berungkal. Jadi itulah memang kelakar-kelakar lah. Sekarang pun dah 25 minit kita berbual. Jadi mungkin akan disambung di part yang lain lah. Pasal untuk kali ini aku ingin buat podcast aku jadi bunyi lebih berpodcast lah orang cakap. Jadi sekarang bila korang dengar semua aku buat podcast semua kan macam very dull, very gini dengan background music lah apa ni semua. Jadi macam aku cakap, aku akan usahakan, dan aku sekali lagi aku memohon maaf kalau podcast aku macam tak cukup, tak komplit ataupun tak sekirit seperti podcast-podcast yang lain. Podcast-podcast yang lain diorang tu very kata orang tu diorang pun bekerjasama, ada management, ada sponsor, ada ini dan sebagainya. Aku di sini pula aku buat ni benda, korang sendiri tahu yang apps aku ni free. Apps aku ni free, aku tak ada tulis apa-apa nota, aku tak ada nak rancang-rancang apa-apa benda, aku cuma tekan ni record button, terus cap merah. Jadi aku akan cuba untuk buat berbeza-beza lah. Aku akan cuba buat berbeza-beza. Jadi untuk pada episod yang 6 ini akan dibagi, ada bahagian lagi satu juga. Pasal ni Nazar dia belum cerita habis ni. Ada banyak lagi juga aku nak tanya. Cerita dia. Tapi kalau boleh, yalah, cerita dia sampai esok pun tak habis. Apa, jadi nanti kita akan kembali dengan episod yang lagi, bukan episod yang lagi satu lah. Dia still episod 6, cuma bahagian 1, bahagian 2 macam gitulah Jadi aku juga ingin kata orang tu berterima kasih kepada sesiapa yang mendengar. Aku tengok dia punya graf tu boleh tahan disambut ramai juga. Alhamdulillahirabbil alamin lah. Aku juga kata orang, marilah kita sama-sama doa lah kan. Aku doa untuk korang, korang doa untuk akulah. Tapi kalau aku doa untuk korang satu je dapat. Korang ramai-ramai doakan untuk aku, banyak aku dapat. Adalah gurau-gurau aje. Jadi dalam temu ramah aku ni, semenjak dah ada temu ramah ni macam sekian hari dengan bersama Alif. Alif tu memang sama umur dengan Ninaza, akan tetapi cara Alif pembawakan diri dia tu berbeza. Dia seperti budak-budak macam gitu. Jadi tu sebab bila dikongsikan ceritanya tu, kalau makcik-makcik dengar lah, makcik-makcik dengar mesti dia cakap comelnya dia gatal ni macam gitulah. Jadi as it goes, bila aku akan temu ramah dengan orang-orang akan semua ada berbeza-beza lah kan. Ada yang bunyinya ganas, ada yang bunyinya becok, ada yang nanti bunyinya gini dan sebagainya. Jadi aku harap korang semua boleh faham topik aku tengok aku punya podcast ni topik cap merah. So aku nak cakap yang aku tengah proses untuk buatkan lagu podcast lah. Buat lagu podcast aku kan. Macam lain-lain kan semua ada diorang pakai theme song macam gitu. Aku pun ingin lah nak buat macam gitu juga boleh tahan susah lah. Dia pendek tapi boleh tahan susah. Pasal tu bukan aku pay genre kan. Aku kan gitu indon macam gitu kan. Tiba-tiba nak kena nyanyi macam gitu, macam kekok lah. Jadi akan ada lagu tema untuk podcast topik cap merah. Dan ada macam-macam lah. Aku akan cuba macam aku cakap. Tapi tak semestinya yang aku cuba tu, andai katalah kalau tak sempurna, aku minta maaf aku tak tahu. Pasal aku pun korang pun yang sesiapa mendengar boleh inilah, boleh cari aku kat Facebook, boleh cari aku kat Instagram apa ni semua kan, untuk yalah bagi aku idea ataupun bagi feedback lah of how podcast topik cap merah ni.
Mungkin dia berbeza-beza sikit lah. Kadang-kadang bunyinya macam gini, kadang-kadang bunyinya macam gitu kan. Jadi aku harap semua boleh yalah bekerjasama lah dengan aku. Tolong-tolong aku lah. Aku ni siapa nak bagi idea kan. Sebenarnya ada kan. Bukan terus tak ada lah. Cuma ada orang tu yalah 1-2 orang aja macam gitu. Kalau korang ramai-ramai boleh bagi feedback kan. Jadi aku pun boleh tahu kan macam mana gitu. Jadi aku harap semua boleh bantulah. Kita boleh bantu. Jadi dari situ aku tutup tirai dulu. Nanti akan bahagian 2 lah. Akan jadi bahagian 2. Kita bertemu lagi bersama NASA. Jadi belum bye-bye lagi lah kan. Tutup dulu. Terima kasih. Ya orang Jakarta jangan ke mana-mana ya.